hadir semua. InsyaAllah sebelum tu kita mulakan dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, moga-moga apa yang kita dengar ni dia menjadi sebahagian daripada penambahan knowledge kita lah. Okey. Saya Syahid Fauzan, asal daripada Johor. So sebelum ni saya datang minggu lepas, kita ada discuss dengan pihak pengurusan sekolah sebenarnya. So kita ada tanya berkaitan dengan kita nak buat survey untuk simpanan haji dan umrah sekali. So sebenarnya kita ambil pendekatan bila mana sebut pasal haji dengan umrah ni bila kita tengok pandemik ni berlaku lah. Okey. Sebab saya buat survey tu antaranya kita tanya lah, ada tak yang dah pernah pergi haji ataupun pergi umrah dalam bilik ni? Dah pergi haji lah? Ada. Umrah? Ada yang dah pergi umrah? Belum? Belum ada rezeki lagi kan? Okay. So kalau kita tengok untuk ibadah haji ataupun umrah, kita tahu kalau haji tu salah satu daripada rukun Islam yang kelima. So dalam sama umrah dia menjadi satu perkara yang sunat lah. Kalau ada kelapangan, okay, kita hendak lakukan umrah dan sebagainya. Okay. Bila kita tengok tentang rukun Islam, so haji ni menjadi satu kewajipan pada kita lah. Okay. Di mana melaksanakan salah satu kewajipan rukun Islam dan menjadi tetamu Allah SWT. Kita ni nak tak nak sebenarnya menjadi tetamu Allah lah. Betul? Kalau tak, susahlah sebenarnya kita nak komplitkan salah satu rukun Islam bagi yang berkemampuan. Sebab tu diwajibkan walaupun sekali sahaja. Okey, dalam masa sama bila kita nak pergi haji ni sebenarnya kita kena ada mindset yang satu ataupun tujuan yang satu, matlamat yang satu. Okey. Kadang-kadang menjadi kekangan kita. Okey, kadang-kadang menjadi kekangan kita untuk tunaikan ibadah haji. Apa yang menjadi kekangan untuk kita lakukan untuk tunaikan ibadah haji? Yang pertama, kadang-kadang kita lupa nak check balik semula. Ada tak kita pasang niat untuk pergi haji? Kan, kita kena letak niat lah. Sesuatu perkara tu nak tak nak kita kena letak niat. Kalau kita tak ada letak niat, kemungkinan besar langsung tak adalah kita nak menghala tujuan kita ke sana. Betul? Yang pertama kita kena letak niat. Niatlah sama ada pencen ke, niatlah bila nak pergi kan. Betul? Yang kedua, kena buka akaun dengan tabung haji. Dah buka akaun tabung haji belum? Dah. Kadang-kadang tabung haji ni lama buka dulu zaman sekolah dulu, tapi dah tak aktif. So buka akaun tabung haji dengan RM10 minima. Kena ada buka. Kalau kita tak buka, jangan harap, dan niat dah ada tapi buka akaun tak lagi, itu masalah. Yang kedua, kalau dah buka sama ada akaun anak ke dan sebagainya, daftar haji. So dah daftar haji belum? Dah. So daftar haji ada dua kaedah cikgu. Kalau kita tak buat sayang. Kita dah ada duit dalam akaun, memang kita dah buka RM10 tapi tak daftar haji. Daftar haji ada dua kaedah. Kaedah pertama, cukup sahaja RM1,300, bagi tahu dengan pihak pengurusan tabung haji, saya nak pergi haji, saya nak daftar haji. So secara automatik dia akan daftar haji. Kalau kita tak daftar, memang nama kita tak akan naik untuk tahun bila dan sebagainya. Kaedah yang kedua, kalau ada akaun KWSP lah. Ada masih lagi akaun KWSP? Tak ada dah, semua ambil akaun pension tu. So kalau ada lagi contoh suami kalau misal kata yang kerja swasta, kalau misal kata dia ada lagi akaun KWSP, boleh potong daripada akaun satu untuk pergi daftar haji. Daftar je, pindahkan duit nak daftar haji, bawa penyata KWSP, daftar je, tak perlu bayar cash pun boleh. Ramai yang tak tahu. Sebab apa? Bila kita dah daftar haji, dah ada, barulah kita tunggu giliran. Saya yakin dan yakin ramai yang ada dalam ni semua dah daftar pergi haji, betul? Okey. So, update yang terbaru tahun ni punya, tahun 2022. Okey, update tahun 2022 tahun ni. Siapa yang saya nak tanyalah yang dah daftar haji, bila jangkaan pergi hajinya? 1510. Okey. Puan, cikgu, dah daftar haji jangka perginya? 2035. Okay. Cikgu? Tak daftar haji lagi? Daftar haji. So kenapa kena daftar sekarang? Cikgu dah daftar haji? Daftar. Jangka perginya? Saya tak ingat tarikhnya tapi memang lambat lagi lah. Betul. So kadang-kadang kita kena buat daftar haji. Kalau kita tak buat pendaftaran haji, macam cikgu dengar tadi 2035. Cikgu daftar bila cikgu? Tahun 2000 berapa ni? 2015 jangka pergi 2035. Kalau kita daftar sekarang, rasa-rasa bila pergi?
Itu soalan dia. Kita dah letak niat, kita dah dapat buka akaun, kita kena daftar haji baru kita dapat tahun. Jangka perginya bila. So tahun ni disebabkan PKP dan sebagainya, kota kita direndahkan, cuma dibenarkan dalam 14,306 sahaja. Sepatutnya dia ambil 10% daripada, Allahumma salli alaihi wasallam, 1% saja daripada rakyat Malaysia, iaitu boleh pergi dalam 30,000 lebih setiap tahun. Okay, so bila kita lihat dekat situ, okay, bila kita lihat tentang pendaftaran tersebut, kita kena tengoklah peluang kita dekat mana sebenarnya. Okay, tahun ni, tahun depan harap dengan harapannya dia buka lagi kota tu daripada 14,000 naik lagi 30,000 balik semula. Kan? Dengan harapan macam tu, masuk tahun ni, masuk tahun depan lah, tahun 2023. Sayang kalau misal kata dia pendekkan kota sebab dia kecilkan kota dan sebagainya. Okay. So dan yang seterusnya, kita perlu tahu berapa kos perjalanan dia. Kalau kita ambil under muasasah, okey. Kalau kita ambil under muasasah, kalau misal kata under muasasah, ini harga dia. Harga dia adalah 9,980 untuk dewasa. Ini yang dia muasasah. Nak tak nak tabung haji, kita kena cukupkan duit 9,980. Kalau kita tak ada duit dalam akaun tabung haji, memang agak susah, selain pada tunggu giliran. Dah ada cukup giliran, baru kita boleh ambil ni 9,980. Dengan harapan dia masih dikekalkan walaupun ada perubahan dalam parlimen tak lama lagi. Kan, pilihan raya kan. So maksudnya inilah kos perjalanan dia. Okey, kita kena tahu kalau nak bawa anak-anak pun dia tak ada beza pun. Okey, kita senang cakap 10,000 lah. Sebab apa 10,000? Kita buat jemputan ke dan sebagainya, kat situ dah 9,980. So satu tempoh masa yang panjang, dalam masa yang sama kos pun kita kena fikirkan juga. Okey, kalau ikutkan, kalau tanya pada saya lah, kadang-kadang kenapa tak pergi haji, kadang-kadang kemampuan belum ada. Betul? Kadang-kadang kesempatan masa tak ada. So bila kemampuan dan kesempatan tu, kemampuan tu kita kena ada perancangan. Sebab tu kita kena ada pasang niat pada awal. Kalau kita ada niat, maksudnya hati kita, jiwa kita akan mendorong ke arah tu. Tapi kalau kita tak ada niat, dia tak akan mendorong ke arah tu. Duit memang makin lama makin habis kalau tak diusik pun. Okey, kalau misalnya kata ada pun, makin lama pun habis juga. Nak tak nak kita kena allocate kan. Sebab tu saya kata kena ada niat. Tak ada niat memang susah. Lagi-lagi kalau kita nak pergi haji, terutamanya kalau ada duit lebih, kita pergi umrah pun tak ada masalah. Okey, kos kita kena tahu. Ini baru seorang. Kalau dengan pasangan, 10,000. Ini tak termasuk dengan kos belanja dekat sana, tak termasuk dengan nak beli kurma ajwah, beli abaya, jubah ke dan sebagainya. Ini cuma kos perjalanan dan penginapan 40 hari, 35 hingga 40 hari yang di bawah tabung haji muasasah kita panggil. Okey. So yang ni Putrajaya tempoh menunggu giliran haji sekarang ni anggarannya 100 tahun kita kena menunggu. Anggaran dia. Anggaran, jangan risau, ini anggaran sebab sistem. Kita daftar 1,300, dapat tahu jangka perginya bila, memang 100 tahun. Tapi dalam perjalanan 100 tahun tu mungkin ada yang tarik diri, ada yang Allah Ta'ala dah sayang jemput dia awal kan. So dekat situlah yang sekurang-kurangnya dia boleh bantu kita dari segi sudut apa? Dari segi sudut perancangan kita. Okey. Masa menunggu boleh jadi sampai 134 tahun. Siapa yang baru nak daftar haji? Dan cikgu kata belum daftar dan baru nak daftar sekarang, jangkaan perginya adalah 134 tahun lagi. So kalau 134, tanggapan kita, rasa-rasa macam mana perjalanan kita? Kan? Saya betul-betul saya ni. Kan? So apa yang kita, sebab tu kita berkongsi lah tentang sebab haji ni salah satu rukun Islam yang patut kita kena laksanakan. Okay? Info terkini kalau daftar tahun lepas 2021, jangkaannya adalah 2,155. Kalau daftar tahun lepas. Kalau daftar tahun ni, saya rasa dia mungkin dah pergi kat 2,170 ataupun 60 lebih macam tu. Okay? So sebab tu saya katakan, kita kadang-kadang kesibukan, betul? Kadang-kadang kita terlepas pandang. Cuma daftar je. Duit kita usaha kemudian. Okay? So apa yang kita nak tahu, sebab apa boleh jadi macam tu? Sebab kadang-kadang kita terlepas pandang. Ada tentang kota yang ada di dalam tabung haji itu sendiri yang diberi kerajaan Saudi kepada kita. Contoh, kita dibenarkan cuma 1% daripada rakyat Malaysia je tiap-tiap tahun. Rakyat kita ada 36 juta. Okey, tapi dia bagi 1% sebab tabung haji dia update kita ada seramai 30 juta saja. So sebab tu dah ambil 30,000 plus,
So kita boleh pergi setiap tahun cuma boleh dapat 31. Dalam 31,000 ada 26,000 jemaah yang ikut muasasah. Atau muasasah yang ikut giliran yang ada senarai dalam tabung haji. Ada 5,000 boleh pergi melalui package. So package kena daftar tak? Tetap kena daftar juga. Tapi 5,000 tu bermaksud ikut sistem first come first serve. So berapa pula? Kalau muasasah tadi saya dah beritahu harga 10,000, 9,000 lebih. Kalau package berapa? 20 kan? Okay, kita tengok. So kalau misal kata, saya tunjuk kalau misal kata kita nak tunaikan haji contoh. So kita ada pilihan lah. Kalau ikut muasasah kan 2,155. Okay, kota package 2,042. Okay. Ini saya katakan kalau Felda, package haji di bawah Felda, ini saya ambil tahun 2020. Kalau ikutkan package Raihan ni, bukan yang penyanyi yang famous tu. Begitu sulit apa semua tu kan. Viral apa semua tu kan. Tu Raihan ni Raihan. Itu pun 40 hingga 45 hari untuk satu bilik 5 orang 36,000. Package. Kalau misal kata nak ambil package Raudah 70,000. Ini Raudah ni turun-turun terus masuk Masjidil Haram. Memang dekat. Bezanya apa? Kadang-kadang bukan kesesaran sangat, cuma lebih kepada dekat dengan jauh macam tu. Okay, sebab tu kita kena ada perancangan. Kalau misal kata ada usia kita di awal 40-an, kita perlu rancang lebih awal. At least 20 tahun daripada sekarang kita dah rancang sebelum pencen dah pergi haji. Sebab apa? Kebanyakan orang pergi haji semua lepas pencen. Tapi bila pergi pencen nak melaksanakan ibadah, bukan hanya disebabkan duit, kena ada fizikal. Kalau kita fizikal kita tak ada, susah. Kita dah tak ada feel kita nak buat betul. Nak kena pakai wheelchair, nak kena tolak ke dan sebagainya. Kaki minta maaf cakap lah, lutut dah tak boleh nak bergerak ke dan sebagainya, betul. Keinginan nak pergi tapi kena ada plan daripada awal. Sebab tu apa yang kita terangkan sebenarnya, kalau misal kata tengok macam awal ni tadi saya katakan. Contoh, kalau nak pergi under muasasah. Okay. So kalau misal kata contohlah, kalau kita pergi dengan tabung haji, daftar haji lagi 134 tahun, okey, ini cadangan. Contoh 134, jangka punya pergi kita ada 1,300, 2,155. Tapi kalau kita rancang daripada awal, contoh kita boleh pendekkan kepada dalam 20 tahun jangkaan kita. Okey. Kita boleh kumpul duit kita dan kita boleh simpan duit kita, lagi 20 tahun boleh pergi haji. Rasa-rasa peluang tu nak pergi ikut package ke ikut muasasah? Kalau muasasah kena tunggu 134 tahun. Kalau misal kata cadangan kita bukan akaun alternatif, ni simpanan kita yang kita asingkan lain, maksudnya kita boleh pergi dalam masa tempoh 20 tahun. Ini cadangan. Cuba tengok. So kalau misal kata kita dapat asingkan daripada awal, sekurang-kurangnya dia dapat bantu kita perancangan kita dekat situ. Okey. Sebab tu saya katakan dekat sini, di mana perlu ada kesedaran awal untuk tunaikan ibadah haji ataupun umrah tu sendiri. Betul? Kalau tak ada perancangan, susah kita. Nak harapkan duit pencen, kan, tunggu umur 55, umur 60. Tapi sayang kalau misal kata kita tak buat daripada awal perancangan tersebut. Kenapa ada kenaikan harga? Sebab kita kena kira. Okey, kenaikan kos itu boleh katakan 4 hingga 6% setahun. Okey, dalam masa yang sama pulangan dalam simpanan tabung haji pun boleh katakan 5 hingga 6% setahun, betul? So sebab tu kita kena selalu menyimpan. Kenapa perlu menyimpan sekarang? Sebab apa? Kos itu makin lama makin naik, betul? Kalau kita tiada perancangan, okey, sayang kalau misal kata tiada pelaksanaan tersebut. Sebab apa? Kadang-kadang untuk tunaikan ibadah haji, bukan kos tunai tabung haji yang maksudnya bukan dari segi simpanan kita yang makin lama makin kena simpan banyak. Kita boleh simpan je macam biasa, betul? Tapi kos tu masa kita sampai sepatutnya pergi, kos dia dah naik. Sepatutnya, dulu aku simpan 20,000, nak sampai 20,000, dah sampai 20,000, sebenarnya kos aku dah jadi berapa? Dah jadi 30,000, 40,000. Kan? Sebab tu ada masa kita guna merancang daripada sekarang. Sebab tu apa yang kita tawarkan sebenarnya, akaun alternatif ni bermaksud kita buka akaun selain daripada akaun tabung haji ataupun simpanan kita yang lain. Apa yang kita tawarkan, contoh, kita buatlah sebulan dalam contoh saya ambil namakan sebagai program Akik, nama dia RM320 kita asingkan sebulan. Contoh 320 ni setiap 2 tahun kita akan dapat 3,000. Kita simpan, ni maksudnya menyimpan lah. Simpan dekat sini, fokus kita, tujuan kita untuk apa? Pergi umrah ataupun pergi haji. Faham tak cikgu?
Maksudnya kalau misalnya kata kita ambil 320, setiap 2 tahun akan dapat 3,000. Kalau nak pergi umrah ataupun haji, dia akan dapat lagi 2,000. So maksudnya dah ada 5,000 lebih. Rasa saya dah pergi umrah belum? Tambahan sikit je. Tapi 2 tahun pertama pergi umrah, tahun berikutnya simpan duit, lagi 10-15 tahun pergi haji pula. Sebab kita kumpul 3,000, 3,000, 3,000. Tapi konsisten simpan daripada sekarang. Faham tak maksud saya? Tapi kalau kita tak asingkan, memang susah lah. Sebab tu saya kata first thing first pada awal adalah daripada niat kita. Kalau niat kita tak mendorong ke arah tu, maka kita tak akan dapat. Okay, so ada simpanan untuk ibadah haji dan umrah. Tapi kalau kita ambil macam program nilam, saya kata sebulan dalam 250 contoh. So maksudnya, tapi dia tak ada dapat 3,000, dia ada dalam 1,500. Setiap 2 tahun akan dapat 1,500. Dan kalau nak pergi haji ataupun umrah, kita bagi 2,000. So dah ada 3,000 lebih kat situ cash kita, simpanan kita. Kita menyimpan je laluan dekat sini. The best part kat sini sebenarnya, dia ada, biasalah kalau misalnya kata kita attach ni bukan daripada tabung haji, kita attach dengan di bawah takaful. So takaful dia memang ada program hibah. Kalau tak sempat untuk tunaikan ibadah haji, dia ada badan haji siap-siap. Okay, ini yang kita tawarkan lah dalam masa simpanan. Tapi kita akan buat survey dan sebagainya. Okay, hari ini saya tak akan cerita panjang, sebab kita ceritakan bagaimana anda semua perlu daftar haji awal. Okay, kalau tak daftar, sayang. Badan haji kita sediakan. Dalam masa yang sama, dia boleh tolak apa yang kita menyimpan tu, boleh tolak tax lagi setahun. Okay, dalam masa yang sama, last sebelum saya buka soalan. Okay, last sebelum saya buka soalan saya. Okay, yang ini adalah untuk kehadiran dan kaji selidik. Okay, kalau macam kata untuk kita jumpa sesi selepas ni dan sebagainya, so kita boleh buat survey dekat sini. Dalam erti kata lain, okay, untuk kehadiran tersebut dalam masa yang lain, ada tak persoalan yang nak tanyakan tentang ataupun keadaan semasa untuk daftar haji, untuk tunaikan ibadah haji ke, siapa yang belum daftar ke? Sebab kalau misalnya kata ramai yang belum buat pendaftaran haji, mungkin kita boleh collaborate dengan tabung haji sendiri. Faham tak? So kita boleh invite ke, kalau ada program tu kita beritahu dengan tabung haji untuk buat pendaftaran terbuka di sekolah ni ke dan sebagainya macam tu. Okay, kalau ramai lah. Kalau misalnya kata tak, better memang buat secara personal macam itulah. Okay, ada soalan tak nak tanyakan? Saya nak tanya Ustaz, Boleh? mengenai dengan umrah tu, Haa? adakah kita kena mention dengan orang kita nak buat simpanan ni untuk umrah, ataupun simpanan kita tu dah memang termasuk sekali, kalau kita nak buat umrah anytime cukup kita boleh pergi ke macam mana? Okey, memang yang ni memang tujuan dia adalah untuk simpanan untuk tunaikan ibadah umrah. So package kita sediakan, kita menyimpan dengan kita je. So duit tu menyimpan. So ada peluang kalau misalnya kata ada jumpa travel lain yang boleh bagi harga sedemikian, kita bagi duit pada situ. So kalau misalnya kata puan bagi saat kami visa, so kita akan bagi duit 2,000 macam tu berserta dengan 3,000 dan sebagainya. Waalaikumsalam. Maksudnya simpanan tu memang kita allocate adalah untuk pergi umrah dengan pergi haji semata-mata. Macam tu. Sebab kita tak nak ganggu untuk allocation kita yang lain. Faham tak? Maksudnya kita tahu ada duit simpanan kita yang lain, tapi kita allocation kita adalah untuk simpanan haji dengan umrah kat situ. Faham tak puan? Ada Maksudnya bukan dengan tabung haji lah ya. Maksudnya satu travel agency betul. tabung haji juga. Ya betul. Maksudnya kita tabung haji memang dia macam saya kata tadi, travel bagi 5,000. Okey. So dalam 5,000 tadi terpulang pada kita nak daftar dengan haji, tabung haji dengan mana-mana, travel yang mana-mana. Sebab apa? Kalau misalnya kata kita tetapkan dengan travel yang sedemikian, so nanti dia tak ada bagi kita untuk memilih travel mana yang bersesuaian dengan kita. Cuma kita sediakan duit, sampai masa kita bagi puan duit, pilihlah yang mana yang puan nak pergi. Macam tu. Okey, ada soalan lain? Sebab insyaAllah sebab tu hari ni kita just salam pengenalan. Sebab masa pun yang dibenarkan tak lama. Okay. So nanti kita akan bagi slide ni pada cikgu ada minta. So kita akan bagi slide ni untuk lihat dan sebagainya. Cuma lepas ni saya minta isi tentang survey dan kehadiran ni untuk kita lebih tahu kalau macam kata ada feedback yang kita perlukan lah. Okay. Ada soalan lain? Dah ada buat survey belum kat sini? Dah ada tanya belum? Boleh.
Okey, so kalau tak ada apa-apa saya minta izin dululah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Saya minta maaf sebab terlalu rushing. Okey, harap-harap perjumpaan hari ini bukan perjumpaan yang pertama kita. So mungkin lepas ni kita boleh berurusan lagi insya-Allah. Okey, saya tinggalkan nombor telefon boleh 2158. So kalau macam kata tu boleh berurusan dengan kita ataupun kita tengok kesan tu nanti kita akan follow up kemudian lah. Okey. Nanti pun saya berurusan dengan puan, saya akan bagi slide kalau boleh kita bagi Google Form tu nanti pada puan untuk hibahkan pada rakan-rakan yang pada tak ada. Okey puan, terima kasih banyak saya ucapkan pada pihak pengurusan sekolah kerana beri keizinan. InsyaAllah ada di lain masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita maju kita dengan tasbih kifarah dan suratul as. Subhanallah.